soalan nombor satu, topik yang kami pilih adalah maintain resource macam mana bekerja banyak. Soalan nombor satu, apakah faedah atau kelebihan yang ditawarkan oleh syarikat ATM untuk mengekalkan kesejahteraan dan kesihatan lingkungan bekerja? Faedah atau kelebihan bagi menjaga kesihatan mental pekerja ni, kalau di peringkat kita lah semua manusia di APM ni, dia bukan faedah atau kelebihan, dia maksudnya bantuan ataupun something yang kita bantu kita punya employee lah untuk jaga kesihatan mental kita. Di peringkat semua manusia kita ada satu cawangan latihan dan juga psikologi, di mana kita ada seorang pegawai psikologi. Dia ni berfungsi untuk jika kita mempunyai sebarang masalah ataupun sebarang memerlukan pandangan kebu yang berkaitan dengan kerja dan urusan apa-apa, boleh berjumpa dengan kita pegawai psikologi lah. Dan di situ dia akan memberikan nasihat ataupun pandangan dari sudut psikologi dan juga kaunseling. Dan mostly kalau saya rasa government sector ni memang dia ada berkaitan dengan psikologi dan kaunseling, dan satu lagi kalau di bawah psikologi juga kita ada akrab ni rakan pembimbing sebaya. So maksudnya semua ni berfungsi untuk membantu sekiranya di mana-mana pekerja kita mempunyai masalah atau stres, boleh terus direct jumpa dengan kita punya psikologi lah untuk mendapatkan nasihat secara langsung. Next soalan nombor 2, apakah dasar prosedur yang diletakkan untuk memastikan pekerja berbakat kekal dengan syarikat ataupun jabatan ini dan mengekalkan pusingan ganti kehilangan yang bertaruh? Maksudnya macam mana nak maintain ada kelebihan jadi pekerja yang berbakat ni, supaya dia kekal tak keluar daripada ATM. Contohnya kenaikan pangkat atau lebih kurang Kenaikan pangkat atau bonus ke? Dia kalau ikut untuk memastikan pekerja berbakat ni kekal, sebab macam saya kata lah, sebab kita dalam government sector, ATM ni pula dia adalah skim tertutup, skim KP dia tertutup kat sini, so dia orang tak boleh pergi mana-mana lah, dia akan stay kat sini. So potensi untuk keluar tu tak ada. So mereka akan maintain kat sini je lah kan. Cuma mereka yang berbakat ni mostly akan banyak dapat kelebihan lah. Mungkin dari segi kelebihan dia akan dihantar khusus atau khusus dewan negara, lebih lah dia punya tu lah. Mungkin diberikan APC ataupun diberikan pingat, ada perpingat dan lain-lain. Di peringkat APM sendiri saya rasa you pun tahu kan, kalau macam kita ada pingat di peringkat APM sendiri kan. Kalau macam rasa dah servis banyak ni dia akan bagi pingat, apa pingat parti ke, so dari segi KP je lah. Dia tu dia dah tahu, dia akan detailkan nanti. So itu adalah antara saya rasa kaedah ataupun cara yang kita buat untuk memberi reward lah kepada pekerja-pekerja yang berbakat ni, dan mengelakkan kursi ganti. Kursi ganti ni payah sebab normally kita akan ikut penjawatan sedia ada lah, itu kita terikat kan. So kalau ikutkan macam tu, memang itulah antara reward ataupun ganjaran yang kita berikan pada mereka yang berbakat dan juga berprestasi cemerlang dalam jabatan. Soalan nombor 3 atau kursi nombor 3, so apakah langkah yang disediakan untuk menangani kelesuan pekerja dan menggalakkan keseimbangan untuk kehidupan kerjaya? Ada tak langkah-langkah yang disediakan? Pekerja tu bad mood, lesu, tak bermaya, tak bersemangat nak bekerja, Apa macam mana? rekrut balik semua.
Dia berbalik juga lah pada tadi. Kalau kita nampak pekerja-pekerja kita ataupun staff-staff kita kurang bersemangat ataupun kurang motivasi lah untuk bekerja, saya rasa di peringkat kita boleh buat aktiviti yang bagi motivasi lah. Saya rasa setengah-setengah bahagian dan setengah-setengah jabatan memang ada aktiviti. Sebab kadang-kadang kalau di APM ni punya skop kerja memang saya rasa 24 hours kena bersedia lah ada berjana kan. So kalau tak kerja, so di peringkat diorang ni dia kena ada satu buat sesuatu yang menyeronokkan lah instead of kerja sahaja kan. So kena buat satu aktiviti yang boleh motivate diorang. Kerja lain kena ada. Sebagai contoh di APM ni kita ada persatuan macam kelab, persatuan atau kelab yang mengajukan aktiviti yang berkaitan lah. Macam tahun lepas kita adakan sukan jabatan, negeri lah. Maksudnya APM negeri kita akan bertanding bersama kita. So maksudnya itu adalah antara perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat kerja. Dan maksudnya tak adalah dia orang terikat untuk buat kerja semata-mata kan. Maksudnya kerja tapi dalam masa sama untuk stress release tu dia ada buat urusan lain lah. Kalau macam di tempat saya ni contohnya di tempat kami ni setiap bulan Oktober adalah hari psikologi. So hari psikologi kita akan buat satu program stress release day. Maksudnya kita buatlah apa-apa aktiviti. Macam hari tu kita ada buat treasure hunt, kita ada buat sharing knowledge dengan semua-semua kan. Maksudnya kat situ kita nampaklah impak dia. Maksudnya ada yang share apa-apa input yang kata mengadulah dia suka dengan aktiviti ni. At least tak adalah duduk buat kerja saja. So itu antara pendekatan yang boleh kita gunakan lah. Baik. Soalan seterusnya rasa ada juga yang puan jawab tidak ada salah satu kita tanya ataupun yang akan jawab nanti kita jawab lah. Cuma mungkin last soalan nombor 6. Maksudnya bagaimanakah puan mengendalikan situasi di mana jawatan penting yang perlu diisi dengan segera, mungkin ada yang berhenti dan sebagainya, dan bagaimana agak puan mempunyai pemohon yang berkelayakan terhad? Tanya bagi pihak Alfa ni. Tak. Maksudnya di peringkat HQ lah. Jadi bagaimana menjadikan jawatan penting perlu diisi segera. Okey. Macam saya cakap lah, jawatan penting ni memang kadang-kadang dia perlu diisi segera. Tapi kita terikat dengan peraturan dan dasar-dasar kerajaan lah. Okay? Sebab kita bukan macam syarikat swasta yang macam hari ni orang berhenti kerja, esok you boleh iklan, lepas tu you panggil interview, masuk kerja. Tak ada. Kita perlu melalui proses-proses yang sepatutnya lah kan. Dan apabila jawatan penting itu perlu diisi tapi pemohon berkelayakan itu terhad, memang kita kena buat tapisan lah. Maksudnya tapisan, kalau maksudnya ada satu pos yang tinggi kan, tapi yang layak ni adalah ramai, kita kena buat tapisan lah. Sama ada kalau di konsep kita macam urusan naik pangkat tu, pos tu kita akan buat temuruga lah, temuruga untuk mengenal pasti individu yang layak untuk mengisi jawatan tu. Lepas tu based on pengurusan tinggi lah, dia akan adalah penilaian atau kriteria yang dirasa sesuai untuk meletakkan orang di tempat tu. Dan kita ni di peringkat sumber selaku urusetia sahajalah, apa-apa terpulang kepada peringkat atasan untuk menentukan siapakah yang lebih layak dengan jawatan yang penting tapi calon terhad. Itu terpulang pada dia lah untuk menentukan siapa yang lebih sesuai untuk mengisi pos tu. So tu yang dalam soalan kita tanya luar soalan sikit boleh? Soalan. Dan ini bukan apa untuk pencerahan pada kawan-kawan lain. Okay. Dalam APM kita ada staf tetap, sebagai staf tetap bagi pada dua. Maksudnya skim
pentadbiran dan juga seni TAP. Kemudian kita ada juga angkatan itu lah, maksudnya organisasi sukarelawan kita. Mungkin kita boleh menjelaskan sini, maksudnya di peringkat kawalan Puan Sini HR, maksudnya dari tingkatan pangkat termasuk sekali anggota sukarelawan ataupun tidak. Boleh jelaskan sikit. Okey, untuk sumber manusia APM ni kita hanya berfungsi untuk menjaga anggota tetap saja. Menjaga anggota tetap saja. Maksudnya mereka yang menjadi anggota sukarelawan tu, ASPAR, SDP, ASTO, semua itu adalah di bawah pengurusan bahagian angkatan lah. Naik kenaikan pangkat dia orang pun dia orang yang uruskan. Tapi kenaikan pangkat ataupun anggota tetap ni, once you kerja sampai you pension atau sampai you meninggal, memang akan diuruskan oleh sumber manusia. Itu akan diuruskan oleh kita lah. Jadi tak bertanggungjawab untuk anggota sukarela, pegawai bersekutu, pegawai penghormat atau whatever, bukan bawah tanggungan kita lah. Tapi tetap saja. Dia orang ni, dia orang dah snap tu. Sekejap buat lah. Kalau dia tak snap. Geng. Dah snap ke geng? Semua pihak tak biar je. Memang kasih eksistensi. Itu je. Dia diam masa tu yang dekat Australia tu suka Piala Dunia. Olimpik ni Tak ada tu. Olimpik tak macam Ya. mahal lah pasti. Tapi dia untuk pergi je lah kan. Kalau itu dia akan Tapi flight lah. Tapi kau ni ada juga dekat Japan. Japan Sarawak. Dia 7 tahun lah. Dia start dari bulan 7 tu sampai bulan 9. dia lagi serang. Makan minum ya Allah, tak lupa dah. Dah habis kan?